Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi hadirin hadirat yang mengikuti program Celik Nurani. InsyaAllah kita pada hari ini akan menjelaskan dalam segmen Celik Hadis berkenaan dengan satu tajuk syariat sunnah di sisi mazhab yang empat. Kalau siapa yang ada buku hadis suatu penjelasan asas terbitan Galerian Ilmu, boleh buka pada muka surat 245. 245. Kesemua para imam secara umum mengambil istimbat dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuma pada syarat-syarat berhujah dengan Sunnah di sisi mereka agak berbeza antara satu sama lain. Baik, sebagaimana kita tahu bahawa sumber asas dalam perundangan Islam ini yang paling utama adalah Al-Quran, yang keduanya adalah Sunnah baginda Nabi SAW. Ataupun kita katakan Al-Quran dan hadis. Cuma apabila berinteraksi dengan Al-Quran, maka dalam hal ini tidak banyak khilafnya, melainkan ijtihad para ulama terhadap ayat-ayat Quran berdasarkan mungkin dari segi pemahaman bahasa ada satu dengan yang lain. Tapi yang banyak terjadinya perbezaan itu adalah daripada sudut memahami sunnah ataupun hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk dijadikan sebagai dalil di dalam amalan-amalan yang dilakukan di dalam mazhab masing-masing. Mengikut, kalau kita tengok pada hari ini ada 4 mazhab, iaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Mereka mempunyai dawabit ataupun syarat-syarat yang tersendiri dalam mengikuti akan sunnah sebagai asas dalam istimbat dalil dalam mazhab mereka. Itu juga dengan mazhab Imam Malik bin Anas ataupun mazhab Maliki, yang mereka mempunyai syarat-syarat yang tertentu, dan juga seterusnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang umumnya pada hari ini kalau kita lihatkan manusia mengikuti di atas 4 mazhab ini, 4 jalan mazhab ini. Memang ada banyak lagi mazhab sebenarnya yang diiktiraf, tapi tidak banyak yang menjadi majoriti amalan kepada penduduk dunia pada hari ini adalah 4 mazhab yang besar, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi di sisi setiap mazhab ini dia ada syarat-syarat tertentu bila berdepan dengan sunnah. Berikut penjelasan tentang pandangan imam 4 daripada mazhab-mazhab yang disebutkan tadi terhadap hadis ahad dan juga peranan sunnah terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita lihatkan, ada setengah daripada ulama usul mereka hanya menerima akan hadis-hadis mutawatir saja untuk jadikan sebagai dalil dalam amalan mereka. Artinya kalau hadis-hadis yang bersifat dengan sifat ahad, mereka tak terima. Ini daripada golongan Mu'tazilah contohnya. Jadi mereka tak terima. Selagi hadis itu tidak sampai ke darjat mutawatir, maka mereka tetap berpegang dengan Al-Quran lah, sebab Al-Quran mutawatir. Kalau hadis, bagi mereka yang diterima hadis mutawatir saja, tidak pada hadis ahad. Jadi mereka tidak menerima hadis ahad sebagai satu hujah. Sedangkan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerima hadis ahad itu sebagai hujah selagi ianya itu disyaratkan dengan syarat-syarat hadis sahih, dan juga hadis hasan, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Jadi kalau kita lihatkan hadis daripada sudut banyaknya periwayatan, maka dibahagikan kepada mutawatir dan ahad. Ahad dibagi pula pada beberapa bahagian. Ada yang kita lihat kalau dari segi cara penyandaran akan hadis tersebut, dia akan jadi hadis yang marfu', hadis yang mauquf, hadis yang maqtu'. Kalau dilihat kepada
diterima ataupun tidaknya hadis itu, ada yang dikatakan sahih, ada yang hasan, kemudian ada yang ditolak, iaitu hadis yang dhaif, hadis yang maudhu' dan sebagainya, itu yang ditolak daripada segi pendalilan hukum. Maka dalam hal ni, setiap mazhab ini mereka mempunyai kaedah-kaedah dan cara-cara yang tersendiri. Baik, tengok pada muka surat 245. Kedudukan hadis ahad pada pandangan mazhab yang empat. Bagi Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau meninggalkan hadis ahad dan beramal dengan zahir Al-Quran apabila terdapat pertentangan antara keduanya. Apabila berlaku pertentangan di antara Al-Quran dan hadis, maka Imam Malik memilih untuk mengikuti dalil yang lebih kuat, iaitu Al-Quran. Sebagai contoh, Imam Malik mengharamkan memakan kuda berdasarkan firman Ta'ala dalam surah An-Nahl contohnya, ayat 8. Allah menyatakan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menjadikan kuda dan baghal serta kaldai untuk kamu menunggangnya dan untuk perhiasan. Dia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita lihatkan, wal khayla wal bighal wal hamir, diletakkan sebaris, diletakkan setaraf, ya. Kuda, baghal, kaldai. Yang mana baghal haram untuk kita makan, kaldai ahliyah ataupun kaldai kalau kita tengokkan kampung, memang tidak dibenarkan untuk kita makan, haram untuk kita makan, maka dia masukkan wal khayla sekali, kuda, yang pada dia itu termasuk sebenarnya binatang-binatang yang diharamkan untuk makan, tetapi boleh digunakan sebagai kenderaan, boleh digunakan untuk mengangkat barang dan sebagainya. Maka dalam hal ni, kalau kita lihatkan, ini pendapat Imam Malik, ya, berbanding dengan mazhab Syafi'i, tidak jadi masalah perkara ini, sebab ada hadis yang Imam Syafi'i bawa daripada riwayat Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaumal Khaybar an lahmil khimari ahliyah wa azana fil lahmil khayl. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami pada perang Khaybar daripada memakan khaldai dan memberikan izin untuk memakan kuda. Jadi memang ada riwayat daripada Imam Muslim rahimahullah ta'ala untuk dia makan akan kuda itu. Dan tentunya Imam Muslim itu dia lebih terkemudian berbanding dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebab itu Imam Syafi'i sendiri kalau kita lihatkan, dia menyatakan bahawa kitab yang paling sahih di zamannya di atas muka bumi ini selepas daripada Quran adalah Muwatta' Imam Malik. Tetapi selepas mana Al-Bukhari dan murid-murid beliau seperti mana Imam Muslim dan Tirmizi mengarang akan kitab-kitab mereka, maka yang menjadi kesepakatan umat, bahawa kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan kemudiannya adalah merupakan Sahih Muslim. Baik, jadi ini adalah merupakan kaedah atau cara macam mana kita melihat para imam ini dia berinteraksi dengan hadis-hadis ahad. Bila mana berlakunya pertentangan di antara Al-Quran dan hadis, contohnya Imam Malik, maka dia akan mengutamakan zahir daripada Al-Quran itu, apa yang dia menjadi kefahaman dan ijtihad dia. Baik. Begitu juga Imam Malik menghalalkan semua jenis burung berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 145. Allah menyatakan, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amahu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan ukhilla li ghairi Allahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai ataupun darah yang mengalir ataupun daging babi, kerana sesungguhnya adalah kotor, jijik, dan sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada nama Allah, iaitu binatang-binatang yang disembelih disebabkan memberikan penghormatan kepada berhala, maka itu tidak boleh kita makan. Kemudian sesiapa yang terpaksa memakan kerana darurat, sedangkan dia tidak menginginkan dia,
dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan perkara-perkara yang diharamkan untuk makan. Seperti kita katakan bangkai, darah, babi dan sebagainya. Jadi apa yang tak disebutkan tu halal lah. Seumpama dikatakan burung. Sedangkan kalau kita lihatkan dalam hal ini, dalam mazhab Syafi'i kalau kita lihatkan, ada satu riwayat daripada Imam Abu Daud menyatakan hurrima ala ummati kulli dhi makhlabin min at-tayr wa kullu dhi nabin min as-sibaq. Dan diharamkan bagi umatku setiap burung yang punya kuku yang menjengkam. Kullu dhi makhlabin min at-tayr. Kuku yang menjengkam, yang dia menyambar apabila dia memakan mangsa dia. Dan juga setiap binatang buas yang punya taring. Kullu zinabin minas siba'. Jadi, dalam hal ini, ada pengecualiannya. Bukan semua burung boleh makan, kecuali burung yang tak ada kuku yang mencengkam, tu boleh makan. Tapi kalau dia ada kuku yang mencengkam untuk makan, seumpama helang, maka tidak dibenarkan untuk makan. Iaitu contoh kalau kita ambil perbandingan, ya. Maka Imam Malik berhujah dengan hadis ahad jika hadis ahad tersebut dikuatkan dengan amalan penduduk Madinah. Jadi mengikut Imam Malik, apabila dia melihat hadis ahad, hadis yang menjadi dalil kepada amalan-amalan yang nak dilakukan itu, maka mestilah diperkuatkan dengan amalan penduduk Madinah di zaman beliau dan tidak bertentangan dengan prinsip asas dalam Al-Quran. Bagi Imam Malik, syarat-syarat beramal dengan khabar ahad itu adalah, pertama, hendaklah hadis ahad itu tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Yang kedua, hendaklah hadis ahad itu tidak bercanggah dengan prinsip asas yang sedia dalam syariat ataupun nas yang qat'i. Maka syarat ini sama saja dengan apa yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Yang ketiganya, mesti tidak bertentangan dengan ijma', dan yang keempatnya, mesti tidak bertentangan dengan qiyas. Ini adalah pandangan daripada Imam Malik. Ya, jadi bila mana nak diamalkan hadis ahad tu, maka mesti dikuatkan dengan yang pertama sekali tidak bercanggah dengan nas yang lebih qat'i, iaitu Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan ijma'. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan qiyas, dan disokong dengan amalan ahli Madinah. Jadi ini yang menjadi syarat bagi Imam Malik untuk diamalkan hadis yang ahad tadi. Jadi bukan semua hadis boleh diamalkan, melainkan dia melihat kepada syarat-syarat mujtahid tentang tahap-tahap hadis, sama ada sahih, hasan ataupun sebaliknya, untuk diamalkan oleh masyarakat umum. Baik. Manakala Imam Abu Hanifah berhujah dengan hadis ahad dengan syarat-syarat tertentu pula. Tadi kita sebut syarat-syarat umum bagi Imam Malik. Bagi Imam Abu Hanifah pun ada syarat-syarat yang tertentu. Yang dengan syarat-syarat inilah yang membezakan di antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Jadi bukan sebenarnya banyaknya mazhab itu berpecah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya banyaknya mazhab itu adalah memperkayakan lagi ilmu pengetahuan dan cara pandang. Sudut pandang yang berbeza-beza daripada mazhab masing-masing. Jadi siapa yang yakin dengan pandangan imamnya, teruskanlah. Boleh kita beramal dengan perkara itu. Cuma yang tak boleh bercampur-campur mazhabnya, yang kita katakan sebagai talfiq. Maka di situlah perlu ada disiplin untuk kita melazimi satu mazhab yang jelas kaedah pendalilan dan penghujahannya. Di situlah ada kaedah kita namakan sebagai taklid kepada mazhab, supaya tidak jadi talfiq. Artinya melazimi satu mazhab. Tapi bukanlah kata melazimi itu kita tak boleh keluar dari mazhab itu. Boleh aja kalau sesuatu yang kita nak keluar itu boleh, ya, kita melihat daripada sudut keperluan yang mendesak. Jadi tidak ada masalah dalam masalah itu kalau kita nak
keluar daripada pendapat mazhab kita, tapi bukanlah kita lari daripada pendapat mazhab kita, tapi kita mungkin mengguna pakai dalam masalah-masalah yang tertentu yang secara asasnya, secara dasarnya itu tidak bertentangan dengan apa yang kita faham daripada nas Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bahas benda tu panjang ya, tentang masalah talfiq, tatabu' rukhas, masalah taklid, itba' dan sebagainya. Baik. Cuma kita kat sini kita ringkaskan saja supaya kita nampak macam mana syariat sunnah itu di sisi mazhab yang empat. Baik. Manakala Imam Abu Hanifah berhujah dengan hadis ahad dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya, hendaklah hadis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip asas yang diterima dalam syarak daripada pengertian zahir Al-Quran. Maka syarat ini sama sebagaimana syarat yang dipegang oleh ulama Malikiyah. Mestilah tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Yang keduanya, hendaklah hadis berkenaan tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang sering berlaku yang melibatkan orang ramai, yang disebutkan sebagai umum al-balwa. Maksud perkara umum itu adalah sesuatu yang melibatkan semua orang Islam tanpa kecuali. Seperti salat. Ia dilakukan oleh semua orang. Tentulah ia didengar oleh orang ramai dan diriwayatkan oleh ramai perawi dan banyak sanad. Bukan hanya seorang ataupun dua sahaja. Contohnya amalan mengangkat tangan sewaktu mau rukuk dan sebagainya. Jadi ini pandangan daripada Imam Abu Hanifah. Selain daripada itu, seorang perawi itu mesti faqih. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, bila mana nak meriwayatkan akan atau nak menggunakan akan hadis ahad itu sebagai hujah dalam satu amalan, perawinya mesti faqih. Syarat ini tidak mutlak, tetapi hanya diperlukan dalam kes sekiranya kandungan hadis tersebut bertentangan dengan kias yang jelas atau bertentangan dengan riwayat ahad yang lain. Sekiranya terdapat dua riwayat yang bertentangan dari salah satu perawi yang lebih faqih daripada satunya, maka riwayat yang lebih faqih itu diberikan keutamaan. Ya. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tadi Imam Malik, ni Imam Abu Hanifah, ya, yang keduanya. Jadi kalau ada berlakunya pertentangan di antara dua pandangan ataupun dua riwayat, maka dilihat manakah perawi yang lebih faqih. Baik. Yang keempat, jangan perawi tidak mengamalkan hadis. Jadi dalam hal ini ada syarat tambahan bagi pendapat Imam Abu Hanifah. Perawi itu hendaklah dia mengamalkan hadis yang dia riwayatkan. Itu menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Seperti hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis membasuh jilatan anjing dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan air tanah. Sedangkan Abu Hurairah sendiri, sahabat Nabi, membasuh dengan 3 kali basuhan. Jadi dalam hal ini dia riwayatkan hadis dengan 7 kali basuhan yang salah satunya itu dengan tanah. Sedangkan beliau sendiri beramal dengan 3 kali basuhan. Ada riwayat yang lain mengatakan dia beramal dengan 3 kali basuhan. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan dalam nak menerima hadis itu sebagai hujah, perawi itu mengamalkan apa yang dia riwayatkan. Adapun yang kelima, hendaklah riwayat tersebut tidak bertentangan dengan riwayat mana-mana sunnah yang masyhur, sama ada qauliyah atau fi'liyah. Ini berdasarkan kaedah penggunaan dalil yang lebih kuat. Jadi bila mana nak diamalkan akan sunnah itu, maka tidak ada pertentangan dalam mana-mana sunnah yang telah masyhur yang diamalkan oleh para sahabat yang lainnya. Jadi kalau kita lihatkan dalam pandangan Imam Abu Hanifah ni, mereka melihat juga kepada qaul sahabi ataupun qaul sahabat yang menjadi hujah bagi mereka. Dan yang keenamnya, hendaklah tidak terdapat kecaman terhadapnya daripada mana-mana ulama salaf dan menjadi hujah dalam qaul sahabi dan ijtihad mereka. Jadi ini adalah daripada pandangan Imam Abu Hanifah. Sedangkan bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tidak menambah apa-apa syarat bagi beramal dengan hadis ahad. Jadi pada
pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tidak menambah apa-apa syarat tambahan. Asalkan hadis itu mencukupi syarat hadis sahih, maka cukup baginya untuk jadikan dalil. Jadi itu pada pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita lihatkan, kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia ada syarat yang lebih khusus berbanding dengan syarat sahihnya akan hadis tersebut. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Tapi bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, cukup dengan 5 syarat hadis sahih itu. Apakah 5 syarat hadis sahih itu secara umum? Pertama, sanadnya yang muttasil, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perawinya siqah. Yang ketiga, dhabit, penyimpanannya itu sempurna, sama ada dalam pemikiran ataupun dadanya ataupun dalam bentuk tulisan. Yang ketiganya, terpelihara daripada syaz ataupun keganjilan pada hadis. Yang kelimanya, terpelihara daripada sebarang illat ataupun kecacatan hadis. Bila sempurna 5 syarat ini, menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala cukup untuk menjadikan perkara itu sebagai hujah. Imam Syafi'i mendahulukan qaul sahabi daripada qiyas, dan hanya beramal dengan qiyas apabila tiada dalil yang lain dan ketika darurah. Jadi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, qaul sahabi ini dianggap sebagai qaul yang ijma' di kalangan sahabat. Kalau qaul sahabi yang berbentuk pribadi, itu ada syarah tambahannya. Tetapi kalau qaul sahabat yang dalam bentuk ijma', maka di waktu itu lebih diterima oleh Imam Syafi'i berbanding dengan qiyas. Hanya kalau kita lihatkan dalam mazhab Syafi'i ini, qiyas hanya digunakan apabila tiada dalil yang lain ketika mana dalam keadaan darurah. Maka di waktu itulah baru adanya qiyas bagi Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kita meletakkan 4 asas di dalam pendalilan hukum daripada sunnah ini. Pertamanya ialah kita pendalilan hukum dalam syariat ini, bukan sunnah, dalam syariat ini, iaitu yang pertama kita menggunakan Al-Quran, yang keduanya kita menggunakan sunnah ataupun hadis, yang ketiganya kita menggunakan ijma', khususnya ijma' sahabat, dan yang keempatnya adalah menggunakan qiyas. Baik itu dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya beramal dengan qiyas apabila ketiadaan dalil yang lain yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah umat. Jadi ini yang kita faham bagaimana para imam itu mereka menggunakan syarat-syarat tertentu di dalam memahami akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita namakan syarat sunnah di sisi mazhab yang 4 tadi. Baik. Dan selain daripada itu, kita perlu bahaskan pula peranan sunnah terhadap Al-Quran pada keempat-empat mazhab ini. Kalau kita melihat pada muka surat 250, dijelaskan bahawa Al-Quran adalah merupakan rujukan yang pertama dalam syariat Islam. Hadis merupakan rujukan yang kedua. Dan hadis mempunyai beberapa peranan utama terhadap Al-Quran. Bagi Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau membahagikan peranan sunnah kepada Al-Quran itu dengan 3 fungsi. Yang pertama, hadis ataupun sunnah itu adalah penguat bagi Al-Quran. Hadis adalah penguat bagi Quran. Contohnya, hadis berkenaan dengan berpuasa dengan melihat anak bulan. Maka, dia adalah merupakan penguat atau penegasan yang ada dalam surah Al-Baqarah. Pada ayat 185, ya Allah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda
wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Masa yang diwajibkan untuk kamu berpuasa itu pada bulan Ramadan, yang diturunkan daripada Quran, yang bagi petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan yang menjelaskan, petunjuk yang membezakan antara hak dan batil, ataupun di antara yang hak dan yang salah. Maka oleh itu, siapa di antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi hadis berkenaan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, itu adalah merupakan hadis yang menguatkan lagi ayat ini, ya, ayat Quran. Jadi ini pada pandangan Imam Malik rahimahullah. Jadi pada Imam Malik yang pertama, hadis ataupun Quran, hadis ataupun sunnah itu adalah penguat bagi nas Al-Quran. Yang kedua, hadis merupakan penjelasan terhadap apa yang dikehendaki dalam Quran. Maksudnya dia menjelaskan sesuatu yang bersifat umum atau menghuraikan sesuatu yang tidak jelas ataupun mengkhususkan sesuatu yang mutlak. Jadi itu adalah merupakan hadis, ya, pada pandangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Seumpama hadis Nabi SAW riwayat daripada Al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka hadis ini menghuraikan perintah salat yang umum dalam Al-Quran. Maksudnya secara umumnya Al-Quran kata hendaklah seseorang itu salat. Tapi salatnya macam mana? Tengok Nabi lah. Dan tengok daripada hadis-hadis Nabi SAW macam mana angkat takbirnya, macam mana rukuknya, i'tidal, sujudnya. Jadi ini adalah merupakan pandangan yang dapat dilihat pada pandangan Imam Malik. Ya. Yang ketiganya, sunnah mengandungi hukum yang tersirat bagi Al-Quran. Dalam mazhab Malik, dalam hal ini dibagikan kepada beberapa bahagian. Ya. Cuma kita katakan, sunnah ini mengandungi hukum yang tersirat bagi Al-Quran. Seumpamanya kalau kita lihatkan dalam persoalan mengharamkan makan daging kuda, ya, yang mana kalau kita lihatkan Imam Malik berpegang dengan zahir Al-Quran, wal khayla wal bighar wal hamir litarkabuha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kuda, bagal dan keldai untuk kamu menunggang, dan juga untuk perhiasan, bukan sebagai untuk makanan. Maka walaupun terdapat sebagian hadis yang menghalalkannya, tapi Imam Malik tetap mendahulukan nas Al-Quran dengan meninggalkan nas hadis yang bertentangan dengan nas Al-Quran menurut beliau. Jadi dalam hal ini, bagi Imam Malik, sunnah adalah sesuatu yang dia hanya memperkuatkan daripada apa yang ada dalam Quran, ya, dan dia mengandungi hukum yang tersirat, ya, bagi Al-Quran. Baik, itu contoh, ya, bagaimana pandangan Imam Malik terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Baik, selain daripada itu, Imam Malik dari segi hadisnya itu, kalau kita tengokkan, dia tidak menerima selain daripada mereka yang adil ataupun bersifat siqah, ya, tidak menerima daripada mereka yang majhul, ya, tidak menerima daripada ahli bid'ah, dan mestilah dhabitnya itu sempurna. Dan Imam Malik menerima akan mursal ataupun hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW tanpa menyebut sahabat, ya, dengan syarat mursal yang berada di zamannya, iaitu mursal sahabi. Ya, kita panggil mursal sahabi. Yang sahabat dia menyatakan hadis tersebut tapi tak menyatakan kepada siapa atau daripada mana datangnya hadis tersebut. Sebab semua sahabat adalah adil keadaannya. Jadi dalam hal ini, Imam Malik mengambil perhatian terhadap hadis-hadis yang mursal ini, juga mengambil perhatian terhadap hadis yang masyhur, aziz, gharib, dan juga mengamalkan khabar ahad jikalau ianya itu sahih. Baik, itu hal yang berkaitan dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian kalau kita lihatkan pada pandangan
Imam Syafi'i pula, ya, bagi Imam Syafi'i, Al-Quran adalah sumber yang pertama. Sedangkan fungsi sunnah pula pada Imam Syafi'i itu, dia ada 3 bahagian. Yang pertamanya, sekiranya pengertian Al-Quran itu membawa kepada 2 pengertian, ataupun sesuatu yang samar, maka sunnah akan menjadi keterangan terhadap 2 pengertian yang tersebut itu. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita lihatkan dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan tentang talak, ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuh. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'. Sekiranya kamu ceraikan isteri kamu kali yang ketiganya, maka tidak halal bagi kamu sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain. Dan jika dia menceraikannya, maka tidak halangan untuk kedua-duanya itu kembali rujuk. Ya, dalam masalah ni, kalau sudah talaknya itu dengan talak yang bain, talak 3, maka bila dia kahwin sahaja, yang ketiga diceraikan, maka bolehlah dia rujuk kembali kepada suami yang sebelumnya. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa perkahwinan kedua boleh mengembalikan isteri kepada suami pertama yang telah mentalak 3 isterinya. Sedangkan sunnah menyatakan fala takhlina hatta tazuqi usailatahu wa tazuqa usailataka. Usailataki. Ya, la tahlina hatta tazuqi usailatahu wa tazuqa usailataki. Dan tidak halal ditalak sehingga kamu, yakni isteri, menikmati kelazatan si suami dan si suami menikmati kelazatan si isteri. Maksudnya bukan hanya berkahwin, tetapi mesti selepas daripada jima'. Maka ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah memberikan keterangan ataupun al-bayan bagi Al-Quran yang bersifat mungkin tidak menjelaskan, ya, bersifat sama-sama. Bagi ini yang pertama, bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, Al-Quran yang bersifat am ataupun mujmal, dan sunnah memperincikan, mufassal. Seperti kalau kita lihatkan dalam perintah salat. Dalam surah Al-Ma'idah Allah menyatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan, yang ditentukan waktunya kepada orang beriman. Sedangkan dalam riwayat Bukhari, di waktu itu Nabi SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka ini kalau kita lihatkan sunnah menjelaskan bagaimana memperincikan lagi akan nas-nas Al-Quran yang bersifat am. Adapun yang ketiga, sunnah bertindak sebagai menjelaskan yang khusus daripada ayat Quran yang bersifat am. Contohnya kalau kita lihat dalam surah An-Nur ayat yang kedua, Allah menyatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki hendaklah dipukul 100 kali setiap seorang daripada keduanya. Maka pada ayat ini dia tak sebut sama ada yang sudah berkahwin ke ataupun tidak berkahwin. Maka dalam hadis diterangkan bagi mereka yang berkahwin, maka direjam sampai mati. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala berkaitan dengan sunnah bagi Nabi SAW. Itu contoh yang kita bagi, ya, bagaimana para imam ini berinteraksi dengan syarat sunnah. Dan pada mazhab Syafi'i memang ada satu persoalan, ya, yang begitu masyhur, yang apabila sahihnya sesuatu hadis itu pada mazhab Syafi'i, dia adalah merupakan mazhabnya, kata beliau. Ya, dikatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Prinsip yang kita katakan apabila sahih hadis itu adalah mazhabku. Baik, macam mana kita nak faham perkara ini? Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan bahawa ini adalah merupakan satu prinsip umum para ulama hadis, iaitu prinsip idza sahal hadis fahuwa mazhabi ini.
Baik, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhazzab menyatakan, menukilkan satu penangan. Yang dikatakan, "Idza wajadtum fil kitab khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u qawli wa rawiya anhu irsal hadis khilafa qawli fa'malu bil hadis watraku qawli atau qala fahuwa madhhabi." Jika kamu dapati perkataanku hanyalah jika kamu mendapati perkataanku menjadi sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku. Juga diriwayatkan daripada beliau dengan katanya, jika telah sahih hadis tersebut dan menyalahi perkataanku, maka beramalah dengan hadis itu dan tinggalkanlah perkataanku. Atau dengan katanya, itu adalah mazhabku. Baik. Bagaimana kita dalam mazhab Syafi'i menengani hal ini? Adakah bila kita jumpa saja hadis sahih, maka di waktu itu terus saja kita nak beramal dengan hadis sahih, kita meninggalkan pandangan imam? Macam mana keadaan begitu? Sebenarnya dalam hal ini, Imam Ibn Hajar Asqalani telah menjelaskan berkenaan dengan pandangan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini. Dengan katanya, dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, kata Ibn Hajar, "Annal mahal amal bihadhihi al-wasiyah ma iza urifa anna al-haditha lam yattali alaihi Syafi'i, amma iza urifa annahu atla alaihi wariduhu aw ta'wiluhu biwajhin min al-wujuh fala." Kata Imam Ibn Hajar menanggapi akan hal ini, kata beliau, sesungguhnya dikendaki dengan wasiat ini adalah apabila telah nyata bahawa satu hadis itu tidak dijumpai atau tidak diketahui kesahihannya oleh Imam Syafi'i, maka hal itu berlaku. Maksudnya dalam hal itu kita ikut hadis lah, kalau tidak ada takwil yang lain. Tetapi sekiranya telah nyata bahawa Imam Syafi'i menemui jalan dan takwilan terhadap hadis tersebut, boleh satu jalan daripada berbagai-bagai jalan, maka tidaklah dia berpegang dengan wasiat ini. Yang berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan kata beliau, dengan demikian bermakna, وَهَذَا الَّذِي قَوْلَهُ Syafi'i لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ آخَدٍ رَأَى حَدِيثًا صَحِحًا قَالَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَعَمِلَ بِظَاهِرِهِ. Dengan mengatakan, ya, dengan demikian bermakna bukanlah sesuatu yang dilihat sebagai hadis sahih, dianggap terus sahaja mazhab Asy-Syafi'i dan diamalkan secara zahirnya sahaja. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihatkan, pandangan ini masyhur, ya, digunakan oleh setengah orang berkaitan dengan pandangan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang hadis. Ya. Jadi bukanlah semua hadis yang sahih itu boleh kita jadikan sebagai dalil dan itu sebagai asas kepada mazhab Syafi'i, melainkan mesti disyarahkan oleh Imam Syafi'i bagaimana cara beramal dan cara kefahaman kita terhadap hadis tersebut. Umpamanya seperti masalah batal puasa kerana berbekam dalam puasa. Mengikut hadis yang dinilai sahih oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, matan hadis itu seperti yang kita masyhur, ya, yang kita tahu, aftara hajimul wal mahjum. Sesungguhnya batallah puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Maksudnya orang yang berbekam dan dibekam batal puasanya. Tapi mengikut Imam Syafi'i, hadis tersebut telah dimansuhkan. Dan hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Ibn Abbas, yang dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaim. Daripada Ibn Abbas, sesungguhnya daripada Nabi SAW, bahawa Nabi SAW telah berbekam dan ketika itu beliau dalam keadaan ihram dan berpuasa. Dia teruskan puasa. Jadi kalau kita tengok hadis yang sahih tadi mengatakan batal kita berpuasa, batal kita puasa dengan sebab kita berbekam. Tapi hadis yang kemudiannya itu mengatakan Nabi SAW dia berbekam sedangkan dia beralam keadaannya ihram. Dan memang itu kita tahu di dalam keadaan selepas daripada Fathul Mekah. Ya. Yang tadi itu sebelum daripada Fathul Mekah. Maka demikian menurut Imam Syafi'i, beliau meninggalkan hadis yang sahih yang dianggap yang telah dimansuhkan. Maka demikian pada usul mazhab yang lain seperti Imam Malik yang menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai satu pandangan di dalam ijtihadnya, ijma' dan qiyas yang salah satunya sebagai penguat untuk menerima hadis ahad walaupun itu sebagai satu yang dinilai sebagai sahih.
Baik, itu contoh dalam kita memahami masalah syariat sunnah dalam mazhab yang empat. Dan perbandingan yang kita bagi tadi, contohnya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menilai hadis-hadis, yang melihat hadis itu sebagai penguat kepada nas yang telah nyata, untuk jadikan dalil dalam amalan pada mazhab masing-masing. Jadi boleh kita rujuk dalam buku ni berkenaan dengan hal ini secara lebih lanjut, pada bab syariat sunnah pada sisi mazhab yang empat. Mudah-mudahan ini menjadikan satu kebaikan untuk kita bersama dalam kita memahami akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Cukup setakat itu. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.